saya rasa sangat berkecil hati. Kau sanggup kau memacam diri aku? Saya tahu orang Malaysia ni dia kadang-kadang bergurau je. Dia jumpa kat luar pun dia tegur balik kan. Dia tak ada cakap apa-apa pun. Bila melibatkan anak, ia melibatkan maruah saya. Bila dia bergurau, kau sepatutnya buat DNA test, ujian DNA, nak tengok pengesahan anak tu betul ke anak kau. Kalau saya ni yang tidak memahami, ataupun saya yang jenis suami yang betul-betul tak boleh nak fikir, so benda ni akan melibatkan pergaduhan, perbalahan dalam rumah tangga. Kalau dia datang minta maaf dengan saya okey, tapi dia tidak ada datang pada saya, dia tidak memberi tanggungjawab dia sebagai seorang yang melakukan kesalahan. Sebab tu saya ambil komen tu sebagai contoh. You jangan berasa bebas sangat bila membuat sesuatu kenyataan, sebab kita negara kita ada undang-undang. Jangan menjadikan budaya komen negatif, mengecam ini adalah salah satu budaya di Malaysia. Sebab itu bukan budaya kita. Tak respect bukan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara setiap malam. Pantas padu padat, minit je 10 minit penuh dengan info yang penting. Apa yang bicarakan ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Baiklah, saya bersama dengan Ustaz Zul Ramli Razali. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, Ustaz, kan, semua orang daripada solo nak berkahwin, lepas tu nak ada anak. Jadi kadang-kadang ada orang kahwin tak dapat anak. Tapi dalam konsep seseorang manusia itu, Ustaz, zuriat ni betapa punya penting, Ustaz. Zuriat ini bukan sekadar untuk manusia. Dia setiap benda yang hidup. Fitrah semula jadi. Fitrah ni maknanya orang kata nature dia. Yang utama ialah mesti ada legasi. Ya, pokok. Tapi ni tak hidup kot. Tak hidup, Ustaz. Tipu, Ustaz. Yang ni okey. Kalau dia hidup, dia ada fitrah dia. Jangan pukul macam tadi. Nak ceritanya, sebab itu setiap benda hidup. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah ceritakan tentang hidup, Allah nak bezakan ialah Allah itu tak ada zuriat. Nak membezakan dengan benda hidup. Sebab Allah itu hayyun, ya, yang maha hidup. Dan kita hidup. Tapi bezanya Allah langsung tak perlukan legasi. Sebab nak counter fitrah paling utama. Apatah lagi manusia. Ya. So bila balik soalan Datuk tadi, kalaulah benda hidup biasa ni pun dia punya nature dia nakkan kepada meninggalkan waris, legasi, dan itu perjuangan dia. Ada dalam DNA setiap makhluk yang hidup, ya. Jadi apatah lagi manusia, ya. Sebab tu Nabi Ibrahim tengoklah berdoa sampai umur 86 tahun, ya Allah, kurniakan zuriat. Nabi-nabi lain juga. Jadi nak menunjukkan memang bila berlaku rumah tangga, zuriat itulah walau bagaimanapun, masya-Allah, ya, hakikat akhirnya semuanya di dalam. Sebab kita tak nak juga yang menonton ni rasa macam Allahu Akbar. Ada di kalangan kita yang Allah beri anugerahnya tidak ada anugerah zuriat. Itu pasti ada hikmah yang bijaksana daripada Allah. Ada satu ni baru ni, Ustaz, kan. Ada satu viral lah, satu cerita ni, Ustaz, kan. Ada satu influencer ni lah. Dia kahwin dengan orang Korea. Keluar anak rupa Korea. Lepas tu dia taruhlah gambar dekat dalam social media ni. Datang ada orang ni, Ustaz, dia kata, kau pergi buat DNA balik. Ni mungkin bukan anak kau. Boleh ke kita tuduh macam tu, Ustaz? Itu yang merisaukan, ya. Kadang-kadang kita anggap gurauan. Kita nak anggap mungkin gurau, konon. Kita tak tahu apalah hati orang ni, ya. Tetapi sebab itulah Islam, bahkan saya kira kehidupan pun dia ada dia punya norma-norma dia. Mesti ada adab-adab tata susila dia. Apatah lagi Islam, sebab Islam ni jaga kita. Kadang-kadang kita tak jaga kita. Islam jaga kita. Kadang-kadang kita lupa nak jaga, tapi Islam tetap tak lupa jaga kita. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawa masya-Allah, kalaulah siapa menganggap itu gurauan, itulah gurauan yang paling tak kelakar dan paling berdosa. Tapi apa pandangan Ustaz? Kalau sekarang hari ini, Ustaz, apa saja aktiviti harian tu nak masuk kat dalam social media. Ya. Apa tu mengundang orang komen, lepas tu nak marah. Yalah, itu satu hal lain pula lah, ya. Social media ni adalah teknologi. Pada setiap masa, teknologi ni boleh jadi dua. Satu, dia memberi faedah, sesuatu dia memudaratkan. Faedah, mudarat. Jadi apabila kita tak ikut cara yang betul, yang perlu, dia bertukar daripada benda yang memberi faedah kepada memberi mudarat. Dan mudarat tersebut berlaku dalam bentuk perhubungan, macam kes tadi, kan. Apa jadi kita keluar untuk mungkin gurauan, tetapi suami isteri itu cuba bayang, dah mula apa hal?
Betul ke tidak ni orang tengok macam ni kan? Nampak? Mungkin bermasalah ataupun datangnya hilang kerukunan dalam rumah tangga itu. Boleh terjadi. Boleh terjadi. Dan kalau kita tengok, yang nak memecah belah rumah tangga ni kerja siapa? Kalau bukan kerja syaitan. Maknanya kita menulis itu, typing kita itu, teks kita itu adalah sebenarnya ilham yang langsung datang daripada syaitan yang keluar pada jari jemari kita, dan akhirnya tidak ada baik kalau benda sesuatu yang datang daripada syaitan. Cara yang betul nak menegur orang macam ni macam mana Ustaz? Yang kata anak ni muka tak sama ni Ustaz. Saya rasa the best ni mahkamah je. Saya rasa surat peguam tu paling baik. Sebab kalau tidak orang lain dia anggap boleh bergurau. Sebab manusia ni bila dia bergurau, sedangkan dalam Islam bergurau ni ada had dia. Bukan semua benda kita boleh gurau, main tepuk tampar kepala orang kerana atas nama, bergurau je kot, prank je kot. Dia tetap ada adab tata susilanya. Sebab kita bukan hidup kita saja, kita hidup dengan orang lain. So nak menjaga connection tu supaya harmoni, itu perlunya ada syariat, ada adab, tata susila yang kena jaga. Sebab kita katakan sekarang ni, teknologi itu dah seolah-olah bawa kita. Bukan kita yang bawa teknologi. Kita bukan menguasai teknologi. Teknologi itu menguasai kita. Teknologi tidak boleh menguasai kita, Ustaz. Yalah, sebab dia tu khadam kita. Dia khadam kita. Istilahnya lah, istilah lama lah Datuk. Betul-betul. Okey Ustaz, saya suka tu. Maknanya teknologi tu jangan kita jadi khadam kepada teknologi. Dia khadam kita. Dia khadam kita. Tapi sekarang ni banyaknya yang dah menjadi khadam kepada teknologi kan. Baru-baru ni sahabat saya Fizom, kan dia dah berpisah dengan isteri pertama, lepas tu dapat orang Sarawak. Lepas tu dia pergilah bercuti, bawalah anak dia dengan bekas isteri yang pertama. Lepas tu jalan-jalan, lepas tu anak tu jalan-jalan kat depan dia, dan ada satu netizen ni ambil gambar yang anak dia kesorangan. Tapi sebenarnya Fizo dan isteri baru dia ada tepi tu je, tapi dia ambil anak yang sorang ni, masuk dekat dalam social media Ustaz. Dah jadi kecoh. Dia katanya Fizo ni melalaikan, dapat bini baru dan melalaikan anak dia sampai terguris hati bekas isteri Fizo dan jadi perbalahan sikit dekat dalam social media. Apa hukum orang yang ambil gambar ni Ustaz? Kalau memang dia kadam ni Ustaz. Dan saya rasa Datuk boleh panggil dia sebagai pengarah kot dia. Sebab kreativiti tu memang luar biasa. Kreativiti maknanya macam mana kita nak angkat elemen suspense. Dalam ketika orang mungkin berpisah contohnya ya. Macam mana nak tarik penonton ya. Untuk dapat konten yang baik, dapat view yang cantik, dapat duit. Contohnya kan. Kreativiti tu kalau itu saja nilainya Datuk boleh ambil tu. Tetapi kalau Datuk tengok malaikat sebelah kanan kiri ini, masya-Allah, kena fikir banyak kali kan. Saya nak tegur pun bukan untuk dia saja, tapi untuk saya dan kita semua sebenarnya ya. Orang kata kesimpulan lah. Kalau hati kita jahat, kita punya gerak kerja tu semua ke arah jahat sebenarnya. Hati jahat, hati tak suka tengok, ataupun hati suka nanti orang tu berkelahi, hati nanti orang akan jadi gempar dengan posting kita. Jadi pada saya lah ya, dia mesti balik pada hati lah ya. Jadi kalau kita nak bermain dengan teknologi ni, tanya balik hati kita. Sebab tu walaupun klasik sangatlah kita kata, adakah aku nak hantar ni kerana Allah? Ya? Kalau aku di tempat dia macam mana? Kalau aku pada tempat itu paling bijaklah kalau kita fikir. Sebab Nabi pun kata, pegang dadamu dan tanya pada dirimu sendiri, bercakap, engkau suka tak orang buat pada perkara itu pada kamu? Kalau kamu rasa tak suka, jangan buat. Ingat, jangan kita jadi khadam kepada gadget. Inilah satu perkataan baru yang saya dapat hari ini, dan saya nak semua orang tanamkan dalam pemikiran bahawa kehidupan dengan social media hari ini, beramai yang sudah menjadi khadam kepada social media ataupun gadget kita. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat semua yang bukan Islam yang menonton Sembang Bara setiap malam. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye. Terima kasih Ustaz.